Sila Kak Mazidah. Oh, tadi Kak Mazli dah buat announcement, Ustaz tak dengar ya. Oh ya. Okey, tak apa. Okey. Okey, kita Ustaz boleh ya. mulakan ya Ustaz? Ustaz boleh mulakan. Okey, baik. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang Allah rahmati, lagi Allah kasih sekalian. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini kita masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita meneruskan amal soleh kita. Kita memperbanyakkan, memperbaharui taubat kita kepada Allah. Semoga Allah memberikan keberkatan pada umur kita yang masih lagi berbaki ini. Semoga Allah memberikan keberkatan pada masa kita ini. Semoga Allah memberikan kita keberkatan pada rezeki kita dan segala-galanya. Yang mana kita Alhamdulillah pada pagi ini kita akan menyambung siri yang ketiga yang masih lagi kita membincangkan tentang kelebihan amal yang berkaitan dengan manusia. Jika kita lihat kepada nota yang kita telah edarkan pada minggu-minggu yang lalu, kita sebenarnya telah sampai kepada amalan yang ke-20, iaitu berbakti kepada kedua orang tua. Yang mana pada pagi ini kita akan masuk kepada amal yang ke-21. Sebelum kita ke amal yang ke-21 pada pagi ini, seperti biasa, kita akan mengulang kembali apa yang telah kita pelajari pada minggu lepas dan pada minggu sebelum ini. Saya hanya menyebutkan amal tersebut, rujukan sama ada ayat Quran ataupun hadis yang berkaitan dengan amalan tersebut, tentara perempuan berujuk di dalam nota yang telah diedarkan kepada tuan-tuan dan perempuan. Baik. Pada 2 minggu yang lalu, iaitu pada siri yang pertama, kita telah menyebut amalan tentang menziarahi orang sakit. Yang kedua, menziarahi sesama Muslim kerana Allah. Amal-amal yang kita bincang ini semuanya mesti kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, menghiburkan orang yang ditimpa musibah, iaitu ucapan takziah. Keempat, kelima dan keenam adalah menyebarkan salam, memberi makan dan menyambung silaturrahim. Yang ketujuh, menjaga maruah orang lain. Yang ke-8, memberi tunjuk ajar, nasihat, bimbingan kepada orang lain. Yang ke-9, mendoakan orang lain. Dalam kita berdoa kepada Allah, kita tidak lupa untuk mendoakan insan-insan lain di dalam doa kita, terutama berkaitan dengan pengampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ke-10 adalah membantu menyelesaikan hajat, masalah dan keperluan manusia-manusia lain. Yang ke-11 membantu ibu tunggal dan orang miskin. Yang ke-12 adalah mendamaikan, memperbaiki hubungan sesama manusia. Yang ke-13 kita mempunyai attitude, akhlak yang baik dengan manusia-manusia yang ada di sekeliling kita. Dan yang ke-14 yang telah kita bincang pada minggu lepas, iaitu menzarahi dan menyembayangkan jenazah, dan jika mampu seperti mana orang lelaki, iringlah jenazah yang telah disembahyangkan sehingga sampai kepada tanah kubur. Okey. Kemudian yang ke-15 adalah menjamu orang lain berbuka puasa
16, kita kita mempermudahkan pada mana tempat yang menjadi lalu lalang ramainya manusia supaya manusia boleh lalu dengan selamat, dengan mudah. Yang ke-17 adalah memuliakan tetamu. Yang ke-18, kita menjaga hubungan dengan jiran. Yang ke-19, memelihara anak yatim. Dan yang ke-20 adalah berbakti kepada orang tua. Jadi pada pagi ini, kita terus kepada yang ke-21, iaitu amal hubungan di antara suami, begitu juga hubungan di antara isteri. Maknanya hubungan suami isteri. Nah, ini pun janganlah kita abaikan. Dalam kesibukan, dalam zaman moden ni kadang-kadang kesibukan masing-masing, ada karier, suami bekerja, isteri bekerja, apa pun kita buat, kita lakukan, kalau boleh kita jangan abaikan pada pihak suami ataupun pada pihak isteri. Ada kelebihan yang sangat besar. Jangan kehidupan dunia kita ini menyebabkan kita telah kehilangan pahala yang banyak yang ada pada manusia yang dekat dengan kita. Jadi tentang hubungan suami isteri ini, kita rujuk dalam hadis sahih Ibnu Hibban. Yang mana hadis ini selalu kita mendengarnya, iaitu sabda Nabi SAW, "Idza fallatil mar'atu khamsaha." Apabila seorang wanita itu dia mendirikan salat 5 waktu. Ini dikaitkan dengan isteri. Wa famatish syahraha, wa famat syahraha. Dan dia berpuasa di bulan Ramadan. Wa khasanat farujaha, dia menjaga kemaluannya. Maksudnya dia tidak melakukan perbuatan yang salah seperti mana dia berzina. Wa ata'at ba'laha, dan dia mentaati suaminya. Di sinilah yang kita nak bincangkan, iaitu mentaati suaminya. Dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at, nescaya dia akan masuk syurga dari pintu mana sahaja yang dia kehendaki. Kalau pintu syurga tu ada 8, maka perempuan yang dia jaga hubungan dengan Allah, seperti mana dia tidak meninggalkan salat 5 waktu, dia tunaikan puasa di bulan Ramadan, dia jaga kemaluannya dan dia mentaati suaminya, maka fadilatnya, kelebihannya, dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Bukan sekadar boleh masuk syurga, dia boleh pilih mana satu pintu syurga yang dia nak masuki. Dia boleh masuk ikut pintu khas orang yang salat. Dia boleh masuk pintu orang yang berpuasa. Dia boleh masuk pintu sedekah. Dia boleh masuk pada pintu-pintu yang lain. Inilah kelebihan yang ada pada wanita yang mentaati suaminya. Okey, tajuk mentaati suaminya ini ada banyak perincian lah. Yang pasti mentaati suaminya dalam perkara yang tidak maksiat kepada Allah. Maksudnya kalau suaminya kata jangan pakai tudung, dia kata jangan tutup aurat, maka pada ketika itu kita tidak lagi wajib mentaati perintah suami. Yang dimaksudkan mentaati suaminya adalah pada perkara-perkara yang tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini peluang yang terbaik bagi seorang perempuan yang mana jika dalam hidupnya, khususnya seorang isteri, jika dia ada
ruang seperti ini manfaatkanlah dengan sebaik yang mungkin. Okey. Ada kejap lagi dekat ruangan chat saya akan jawab. Okey. Kemudian kita nak lihat satu peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita kena selalu beringat ya, kerana zaman yang moden ni kadang-kadang jawatan isteri lebih tinggi daripada jawatan suami. Kadang-kadang pendidikan isteri lebih tinggi daripada pendidikan suami. Jadi kita bimbang apabila ada perbezaan tersebut menyebabkan si isteri itu dia memandang rendah kepada suaminya, menyebabkan dia tidak taat suaminya, dia menyakiti suaminya. Tuan-tuan, saya sebut ini bukan bermakna saya menyokong, bukan nak mempertahankan suami. Suami yang teruk pun banyak kat luar sana. Tetapi apabila kita bincang tentang perempuan, jadi bertuah menjadi seorang perempuan, seorang isteri yang Allah bagi kelebihan. Okay. Kerana pada suami tak ada hadis-hadis yang khusus yang menyebutkan tentang masuk syurga melalui pintu yang mana satu. Tapi Allah beri kepada seorang isteri. Jadi manfaatkan peluang, ruang yang Allah beri ini. Jadi kita bacakan hadis ni, moga-moga dapat memberikan kita satu panduan bagaimana kita nak bawa diri kita sebagai seorang isteri. Bagaimana? Apabila kita dapat pangkat isteri ni, kita akad saja ijab kabul tu, maka kita kena buang jauh-jauh kita punya pendidikan, kita punya kekayaan, latar belakang keluarga kita. Kadang-kadang latar belakang keluarga kita kaum, kita daripada keturunan kerabat, contoh kan, contoh. Kita keturunan bangsawan, tapi suami kita tu orang kampung je kadang-kadang. Orang biasa-biasa saja. Jadi jangan sampai ada perbezaan itu menyebabkan si isteri tadi dia telah kehilangan peluang keemasan untuk dia dapat masuk ke dalam syurga. Ini berlaku kepada ibu saudara Husain bin Mihsan, iaitu Husain bin Mihsan radhiyallahu anhu. Dia ni sahabat Nabi. Dia cerita tentang ibu saudaranya. Yang mana ibu saudaranya ini, maknanya makcik ni lah, pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa ibu saudaranya pergi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bertanya kepada perempuan tersebut. Nabi kata, "Adzatu zaujin anti?" Nabi tanya, "Adakah engkau mempunyai suami?" Nabi tanya. Maknanya dalam bahasa kita, kau dah kahwin ke? Lepas tu perempuan tu jawab. Dia kata, "Na'am, ya, aku mempunyai suami." Lepas tu Nabi tanya soalan kepada dia. "Fa aina anti minhu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada dia, "Bagaimana engkau memperlakukan dirinya?" Maksudnya Nabi tanya, apa yang kau dah buat kepada suami kau? Macam mana kau jadikan diri engkau kepada suami kau? Maka dia menjawab. Dia kata, "Ma'alu illa ma ajastu anhu." Dia jawab, "Aku tidak menolak permintaannya kecuali pada apa yang aku tidak sanggup untuk aku melakukannya." Maksudnya dia kata, "Aku buat yang terbaik ya Rasulullah, kecuali apa-apa yang aku tak mampu untuk melakukan." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada perempuan ini. Nabi kata, "Unzuri aina anti minhu." Nabi kata, maka lihatlah
Nabi kata, di mana dirimu dari? Maknanya Nabi kata ambil perhatian, kata Nabi, tengok balik macam mana engkau, cara engkau, kehidupan engkau dengan suami. Nabi kata ambil perhatian, ambil berat tentang kamu sebagai seorang isteri, kata Nabi. Kenapa? Kerana Nabi kata fa innahu jannatuki wa naruki. Ini kerana sesungguhnya suamimu adalah syurgamu atau dia adalah nerakamu. Nabi kata suami ini boleh jadi peluang untuk kamu masuk ke dalam syurga ataupun kerana suami itu. Maknanya sebab tindakan kita kepada suami itu, Allah boleh masukkan ke dalam neraka. Jadi pilih. Nak jadikan suami ini sebagai jalan nak masuk syurga, okey, lakukanlah. Tapi pada suami ini ada juga peluang boleh menyebabkan si isteri itu dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka. Jadi Nabi bagi dua pilihan. Jadi ini adalah hadis yang mengingatkan diri saya, ya, yang mana saya ada anak-anak perempuan, contoh. Maka sebagai seorang bapa, maka kita seperti saya akan ingatkan anak-anak perempuan saya, jika mereka sudah berumah tangga nanti, saya akan ingatkan mereka selalu, suami kamu tu nak, dia adalah syurga kamu ataupun dia boleh menjadi neraka kamu. Kita boleh sampaikan semula hadis ini, kita boleh titipkan kepada anak-anak kita. Bukan sekadar kita gembira anak kita mendapat pasangan hidup dia, kenduri besar-besaran kita gempak kata orang, tetapi kita terlupa mengingatkan kepada anak kita tentang hadis-hadis yang mengingatkan tanggungjawab dia sebagai seorang isteri. Jadi kalau kita dapati anak kita ni pendidikan dia, keluarga dia, latar belakang dia lebih daripada suaminya, maka ingatkan pada dia. Setinggi mana pendidikan dia, sekaya mana, sebanyak mana pendapatan dia, ingat kamu itu nak memegang status sebagai seorang isteri. Jadi moga-moga amalan yang pertama yang kita bincangkan ini dapat kita sama-sama amalkan, dapat sama-sama kita sampaikan. Kita yang sampaikan isu ini kepada anak kita, kita dapat kelebihan kita menunjukkan orang lain dengan kebaikan. Moga-moga. InsyaAllah. Jadi ambil peluang ini dengan sebaik yang mungkin. Kita terus pergi kepada satu lagi hadis Nabi SAW. Okay, ini saya nak tunjukkan hadis ni tentang bagaimana wanita-wanita yang dia memang nak jadi ahli syurga, kan? Dia punya sensitifnya jadi ahli syurga ni, dia punya ambil berat dia, tengok Nabi ajar dia macam mana. Nabi SAW menceritakan tentang Nabi bertanya kepada para sahabat sebenarnya. Nabi tanya, kamu nak tahu tak siapa wanita-wanita yang akan menjadi penghuni syurga? Maka para sahabat jawab, ya Rasulullah, kami nak tahu siapa wanita yang boleh menjadi ahli syurga. Maka Nabi SAW bersabda, iaitu setiap wanita yang banyak melahirkan dan penuh kasih sayangnya kepada suaminya. Bukan maksudnya perempuan yang tidak ada anak, tak dapat lahirkan anak tu tak termasuk dalam hadis ni. Dia dapat juga. Tapi dekat sini mula-mula Nabi nak kata orang yang banyak melahirkan anak dia. Kan, nak lahirkan seorang anak. Tuan-tuan dan perempuan, ibu-ibu yang pernah melahirkan saja yang tahu. Kemudian dia penuh kasih sayang kepada suami. Bentuk dia macam mana, kata Nabi? Apabila dia marah, apabila perempuan itu marah, ataupun dia diperlakukan tidak baik kepadanya, ataupun
ataupun suami je yang marah, maka dia akan berkata. Maksudnya perempuan ni, dia punya nak jadi ahli syurga ni, situasi pertama, kalau memang dia tak bersalah, dia yang marah, ataupun suaminya yang marah, maka dia akan berkata, dia pegang tangan suaminya, dia kata, hadhihi yadi fi yadika, tanganku berada di tanganmu. Aku tidak akan memejamkan mataku sehinggalah engkau rela dan engkau redha kepada diriku. Hadis riwayat At-Tabrani dengan sanad yang sahih. Maksudnya isteri ni, tuan-tuan jangan salah faham ya. Saya bacakan hadis ni bukan saya nak mempertahankan suami-suami yang zalim, suami-suami yang mengabaikan isterinya, bukan ya. Tuan-tuan jangan salah faham. Tetapi kita ambil sudut bagi diri kita. Di mana hadis ni, perempuan ni, dia bersalah ke ataupun suami dia bersalah ke, dia ambil peluang untuk dia dapat keredaan suaminya. Sehingga dia pegang tangan suaminya, saya tak boleh tidur ni bang, kalau abang tak bagi maaf pada saya. Kalau abang tak redha pada saya tidak boleh untuk memejamkan mata saya. Apatah lagi kalau memang salah kita lah sebagai seorang isteri tu, memanglah patut kita memohon maaf. Tapi ada kala bukan salah kita pun. Bukan maksud saya suruh pertahankan, tidak ya. Tapi kalau kita ada ruang, kita ambil peluang untuk mendapat keredaan suaminya. Sebenarnya kita tak rugi apa pun kalau kita boleh mohon maaf pun. Sebab itu sepatutnya apabila seseorang itu dia nak berkahwin, bukan masalah dia cinta tak cinta saja, tapi dia kena tahu tanggungjawab ni. Kan? Anak kita nak kahwin ni, kita buat counselling kat dia dulu. Kita buat consultation hour dengan dia dulu. Bukan sekadar masalah dia cinta tak cinta, tapi masalah dia, kau bersedia tak nak? Kau tahu tak nak? Kau nak kahwin ni apa tanggungjawab kau ni? Kau kahwin saja nak. Itu kita nak menunjukkan bahawa beratnya untuk berumah tangga. Tetapi kalau dia boleh tunaikan semua itu, Masya Allah, pada suami itu ada jalan ke syurga. Begitu juga ada pada isteri. Jadi inilah amalan yang saya nak ingatkan diri saya dan juga kepada kita semua. Moga-moga kita tidak melepaskan ruang dan peluang yang ada ini untuk kita mendapat kelebihan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita terus kepada amal yang ke-22. Amal yang ke-22 ini sebenarnya kita boleh pecahkan lagi. Sebenarnya, tapi saya gabungkan sekali, iaitu yang pertama, mempermudah dalam berjual beli. Maksud dia, kalau kita penjual barang, kita mudahkan menjual barang. Kalau kita pembeli, maka kita permudahkan untuk membeli. Kita mudah menjual membeli ni maksudnya kalau kita menjual, kita pemudahkanlah. Okey, belilah tak apalah. Jadi barang tu dapat dijual. Bukan bermaksud tak ambil untung. Siapa berniaga yang tak nak untung? Semua orang nak untung. Cuma nak dapat keuntungan tu, cara nak berniaga bagi orang mudah nak membeli dengan kita taklah berkira sangat. Kan? Maka kita, okeylah, berapa anak boleh beli? Saya ada duit banyak ni je lah pakcik. Okey, tak apalah. Pakcik jual lah dengan harga sekian-sekian. Contoh, pemudahkan dalam menjual, begitu juga dalam membeli. Kita pula kalau membeli, kan tanya sampai 10 kali, boleh turun lagi tak harga dia? Boleh turun tak harga dia? Boleh turun tak harga dia? Okay. Jadi kita permudahkan. Bukan bermaksud tak boleh nak minta
kita nak minta turunkan harga, bukan tak boleh. Tapi cuba kita tengok kita ambil peluang. Maksudnya ada kala tak perlulah kita berkira sangat. Tambah-tambah lagi kalau kita membeli kepada orang-orang Islam yang menjual, kan, maka kita permudahkanlah. Janganlah kita berkira sikit kerana lebih 10 sen daripada kedai yang satu lagi, kan, boleh murah 10 sen tapi yang jual 20 sen ni, yang ambil untung 20 sen ni, yang jual tu orang Islam, orang seagama dengan kamu. Kamu sanggup berkira 10 sen, kamu sanggup beli kepada yang bukan Islam. Di mana iman kamu? Nanti kita akan bincang tentang bab iman. Jadi kita permudahkan menjual beli. Orang menjual tu pun senang hati, barang dapat dijual, membeli tu pun senang hati dalam dia membeli. Begitu juga kalau kita memberi hutang, begitu juga kepada orang yang berhutang. Dia macam ada 4 kat sini, kan. Penjual, pembeli, pemberi hutang, pembayar hutang, penghutang. So dalam kita memberi hutang, kita dapat pahala yang sangat besar tau, kalau kita memberi hutang. Dan orang yang berhutang itu, kita ambil secara umum, orang yang berhutang ni, dia tak akan berhutang jika dia susah. So dia pun berhutang. Jadi orang yang memberi hutang, dia dapat kelebihan yang kita sebut, ingat tak? Kita kata kelebihan menunaikan hajat orang lain. Seperti mana yang Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata, lebih baik aku menunaikan hajat seseorang, lebih baik daripada aku i'tikaf selama 1 bulan. Jadi kita pun memberi hutang kepada orang. Kan orang sangat perlu dalam dia berhutang. Hidup kita ni memang susah kalau kita tidak berhutang. Dah menjadi satu keperluan dalam kita berhutang. Jadi kita yang memberi hutang ni, kadang-kadang adik-beradik kita perlu hutang. Kan, pinjam dekat Kak Long dia, pinjam dekat Abang Long dia, pinjam dekat abang dia, pinjam kat adik-beradik dia. Termasuklah orang luar. So, orang yang memberi hutang ni, dia sangat tolak ansur. Tolak ansur ni dia mudah dalam bab berhutang tu, maksudnya dia mudah dari sudut dia kata, okeylah, berapa kamu nak bayar? Mula-mula kawan kita tu janji, okey, bulan depan aku bayar ya. Dia kata, kita kata, okey, tak apalah, kalau depan kau nak bayar, kau bayarlah. Okey, tiba-tiba dah masuk bulan depan, dia tak bayar duit kita. Jadi, apa yang patut kita buat? Amal yang kita sedang belajar ni, kita ambillah peluang untuk kita beri tempoh lagi pada dia. Itu termasuk bertolak ansur. Kita kata, tak apalah Mat, aku tengok kau ni kata nak bayar bulan lepas, nak bayar, tapi bulan tak dapat bayar. Okeylah Mat, macam ni lah. Engkau bayarlah berapa kali pun kau nak bayar, asalkan kau bayar je lah Mat. Contoh. Itu termasuk dalam hadis ni. Ataupun, kan, dah lepas tahun dah ni, tak habis-habis lagi hutang si Mat ni. Contoh, kita pun misih dekat Mat tu. Mat, macam ni lah Mat. Kesian tengok kau Mat. Kau ni usaha nak bayar hutang aku Mat. Macam ni lah Mat. Aku halal ke jalan Mat, mana-mana baki hutang yang ada pada engkau, yang ada pada aku Mat, aku halalkan lah Mat. Semoga Allah memberikan keberkatan kepada engkau Mat. Contoh. Bertolak ansur ni juga boleh membawa maksud. Dia tengok kawan dia tak boleh nak bayar hutang dia. Okeylah, kau bayar je lah separuh lagi aku halalkan. Ataupun halalkanlah semua.
Oh, dengar hala semua ni, Masya Allah. Suka kita kan. Okey. Tapi itulah peluang yang Allah beri kepada kita. Kita jangan nampak pada berhutang itu buruk. Mungkin pada isu sosial nampak kan, dia ni asyik berhutang ni. Contoh. Sebenarnya kalau orang berhutang tu, dia boleh dapat juga fadilat pada berhutang. Nanti kita akan sebutkan apa fadilat dia berhutang. Begitu juga kepada orang yang memberi hutang. Mungkin orang nampak, kalau orang bagi hutang tu kita tahulah dia tolong orang yang perlu berhutang. Tapi kenapa pula orang yang berhutang tu dapat kelebihan? Dia dapat kelebihan. Kelebihan dekat mana? Kelebihan dia mudah dalam membayar hutang. Contohnya, dia janji dia bayar. Sebenarnya ada kelebihan tau. Lepas tu dia mudahkan bayar hutang ni, maksud dia mungkin dia bayar advance ke. Contoh dia janji saya nak bayar setiap bulan 100, dia bayar, dicepatkan habis bayar, dia bayar 150. Itu pun termasuk dalam kelebihan orang membayar hutang. Jadi saya akan sebut hadis dia. Taklah sampai bank tu telefon. Kan kita kan sudah tahu, kita kan sudah maklum berapa hari bulan tarikh akhir kita membayar hutang. Jadi jangan kita tangguhkan nak dapat kelebihan ni, nak dapat kelebihan hutang pinjaman kereta kan, hutang pinjaman rumah, hutang peribadi. Kita boleh dapat kelebihan tau pada berhutang tu. Kelebihan apa? Kita mudahkan bayar. Bank kata setiap 25 hari bulan kena bayar. Kita belum masuk 25, kita dah bayar dah. Contoh. Kalau tidak, jenuh pegawai bank tu telefon, cari nombor telefon kita, tak angkat. Contoh. Kita buatkan, tak ambil peluang dengan ilmu yang ada ni untuk kita masuk syurga. Jadi berita baik kepada siapa-siapa yang banyak berhutang. Ada berita buruknya ada jugalah. Kalau tak bayar hutang tu, memang kita sudah maklum. Okey, tak bayar hutang, dia tak akan selamat rohnya apabila berada di dalam alam kubur. Kita tahu Nabi sendiri tidak mahu mensolatkan orang yang berhutang. Tapi lepas kita belajar hadis ni, kita ingatkan diri kita siapa-siapa, kita ambil peluang usaha. Moga-moga Allah memberikan kita manfaat. Kalau kita ada anak-anak kita, cucu kita yang ada hutang PTPTN kan, contoh kan, jangan kita pula menghasut anak kita, tak payah bayarlah, biarlah. Tak, kita sepatutnya ajak, bagi tahu. Kalau anak tu dibagi duit kat kita sikit, mak, ni saya ada sikit duit saya nak bagi hadiah kat mak. Kita tanya anak kita, nak, mak ni tak kisah mak dah dapat duit banyak ni nak, tapi mak dah tanya pada engkau ada hutang siapa-siapa tak yang kau tak bayar? Hutang PTPTN macam mana nak? Kau dah bayar ke belum? Jadi kita kena didik anak kita tu. Kita didik anak kita menjadi orang yang bertakwa dalam menyelesaikan hutang. Jadi kita telah dapat fadilat menunjuk orang dengan perkara kebaikan. Okay, saya tunjukkan hadis dia. Okay. Sabda Nabi SAW, rahimallahu rajulan thamahan idza ba'a. Allah merahmati seseorang yang mudah ketika dia ba'a, ketika dia jual. Wa iza ishtara, ketika dia membeli. Wa iza qtada, dan ketika dia menagih hutang. Inilah saya sebut, saya letak dalam tiga maklumat tadi. Kalau dia samha ni, perkataan samha maksudnya mudah. Senang je dia. Kalau dia menjual, senang je nak lepaskan barang dia dijual. Begitu juga ketika dia membeli. Siapa-siapa yang kuat shopping kan, ambil kelebihannya. Kan? Harga berapa ni kak? Oh, harga sehelai baju ni harga dia contoh RM100. Okey kak, RM100, okay, saya bayar. Kita permudahkan. Contoh. Okay. Begitu juga pada menjual. Begitu juga pada ketika menagih hutang. Menagih hutang ni ketika kita mengutip hutang.
Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. Hadis riwayat Al-Bukhari yang lain, Nabi SAW menyebutkan, man tharrahu ay yunajjihi Allahu min qurabi yaumil qiyamah. Sesiapa yang suka Allah selamatkan dia daripada kesusahan di hari kiamat. Ini bermakna hari kiamat tu hari yang sangat susah. Susah sangat, tuan-tuan perempuan. Bukan satu susah. Pelbagai sudut kita berada dalam kesusahan. Jadi Allah offer dekat kita. Siapa-siapa yang nak, nanti waktu akhirat yang ada banyak susah tu, siapa nak Allah senangkan dia, maka Nabi SAW menyebutkan, فَلْيُنَفِّسْ أَنْ مُعْسِرٍ, hendaklah dia meringankan beban orang yang berhutang, yang dalam kesulitan, au yada'anhu, ataupun orang yang merelakan hutang. Ini pasal hutang, dia ada dua cara. Sama ada dia ringankan. Ringan tu saya sebut tadi. Dari sudut tempoh membayar, mungkin dari sudut pengurangan pembayaran semula, ataupun memang dia halalkan semua hutang ni, pun termasuk juga hadis ni. Seperti mana yang berlaku masa kita PKP dulu kan, kita dapat bantuan moratorium tu. Itu memang ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rakyat dalam keadaan susah, maka pihak kerajaan berbincang dengan pihak agensi kewangan, memberikan keringanan kepada peminjam-peminjam. Moga-moga pihak yang membuat keputusan tersebut, Allah Ta'ala berikan mereka kelebihan-kelebihan seperti mana hadis yang kita sebutkan ini. Dan kita patutnya berterima kasih kepada pihak kerajaan, berterima kasih ke pihak institusi kewangan kerana memberi keringanan kepada peminjam. Okay. Jadi kalau kita berada di tempat orang yang memberi pinjaman, berita baik kepada kita semua bahawa kalau kita ada salah satu daripada dua situasi ini, moga-moga nanti di hari akhirat kita susah di hari akhirat, Allah bagi kita laluan yang sangat mudah. Hisab kita mudah. Jalan kita nak lintas sirat itu mudah. Orang berada dalam kepanasan matahari terlalu terik, kita rasa tak panas. Allah mudahkan. Sampai kita mudah masuk syurga. Kenapa? Kerana dekat dunia itu kita mudahkan orang dalam kesusahan. Itu kelebihan yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Jadi kita sama-sama manfaatkan. InsyaAllah bagi siapa-siapa yang mampu, ambil peluang ni. Hadis riwayat Al-Bukhari. Okey, saya nak kuatkan lagi amalan ni dengan hadis lain. Sabda Nabi SAW, man anzara mu'siran aw wada'a lahu, sesiapa yang memberi tangguh kepada orang yang berada dalam kesulitan. Kesulitan apa? Yang kaitan dengan pinjaman tadi. Atau membebaskan darinya. Membebaskan diri maknanya kita halalkan hutang tadi. Nescaya Allah akan buat apa? Adhallahullahu yawmal qiyamah tahta dhilli arshihi. Nescaya Allah akan memberi naungan kelak di hari kiamat di bawah naungan arasy-Nya. Yawma la dhilla illa dhillahu, yakni pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah wa azza wa jalla. Hadis sahih riwayat Tirmizi. Maksudnya begini, nanti kan di hari kiamat arasy Allah tu nanti akan dipikul oleh 8 malaikat.
Maka orang yang memudahkan betul ansur dalam memberi hutang ini, maka mereka ini nanti akan berada di bawah naungan arasy Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana ketika itu tidak ada naungan lain yang boleh memberi naungan kepada kita melainkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yakin pada janji Allah ni, yakin pada janji Allah ni. Kemudian saya nak sebutkan hadis lain yang berkaitan dengan orang nak membayar hutang pula. Hadis ini sabda Nabi SAW, adkhalallahu azza wa jalla al-jannata, Allah akan memasukkan ke dalam syurga. Ni fadilat dia, syurga. Mana-mana orang lelaki kana sahlan mushtariyan, yang memudahkan ketika dia membeli, wa ba'i'an, ketika dia menjual, wa qadiyan, ketika dia membayar hutang, wa muqtadiyan, dan ketika dia menagih hutang. Di sini kita nak sebut tentang membayar hutang. Kenapa disebut lelaki? Sebab dalam konteks zaman dulu, memanglah lelaki yang banyak keluar, pergi membeli lelaki, menjualnya lelaki. Bukan bermaksud terkecuali orang perempuan termasuklah. Okey, termasuk dalam membayar hutang. Lepas tu kita kena ingatkan ahli keluarga kita. Suami ingatkan pada isteri, isteri ingatkan pada suami. Ingatkan pada suami tu. Suaminya kata, jangan lupa hutang tu bang. Kan? Kalau boleh, kita bayarlah tepat pada waktunya. Kerana kita dapat kelebihan, Allah bagi kita syurga bang. Kan? Saya tengok duit tu ada, bukan duit tak ada. Ingatkan. Begitu juga dengan anak-anak kita, ingatkan. Moga kita mendapat pahala mengingatkan manusia dengan kebaikan. Okay. Jelas saudara perempuan, hadis hasan riwayat Al-Imamu An-Nasa'i. Okey. Peringatan bagi siapa-siapa yang mempunyai duit. Dia cukup uang untuk dia membayar hutang jika kita lewatkan bayar. Ataupun kita ini memang niat tidak mahu membayar, kita termasuk dalam kumpulan manusia yang zalim. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sabda Nabi SAW, "Matla'ul ghaniyyu zulmun." Orang yang menunda-nunda, iaitu daripada melunaskan hutangnya dari orang yang mampu, adalah kezaliman. Maksudnya dia ada kemampuan. Dia cukup je duit untuk dia bayar hutang itu. Tapi dia menangguh-nangguh, dia buat pelbagai alasan, dia telah melakukan perbuatan zalim. Ingat, kita dah sebut pada kuliah yang lalu, doa-doa mustajab adalah doa daripada pihak orang yang dizalimi. Jadi jangan dipandang rendah tentang menyelesaikan hutang-hutang yang ada. Tetapi ambillah peluang dengan hutang yang ada itu dari sudut dapat kelebihan syurga. Moga-moga kita termasuk dalam kumpulan manusia yang Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita sentiasa memberikan kepada kita perasaan untuk kita sentiasa berada dalam keadaan menjadi mukmin, yang seperti mana hadis yang kita telah bacakan sebentar tadi. Baik, tuan-tuan perempuan, izinkan saya terus pergi kepada yang ke-23. Dalam nota tuan-tuan perempuan, yang 23 ni adalah maklumat yang terakhir, iaitu mengasihi orang lain seperti dia mengasihi diri sendiri. Ini juga satu perkara yang sangat-sangat
kita perlu ambil perhatian. Amalan nombor 23 ni adalah amalan dia berbentuk orang yang ada sifat empati, simpati. Dia amalan 23 ni amalan orang yang dia rasa empati lah. Dia ada perasaan simpati. Empati tu dia selalu letakkan diri dia pada diri orang lain. Kan? Contohnya kita ni sayang kat diri kita, betul tak? Maksudnya kita tak nak kita lapar. Tapi kita pernah fikir tak orang lain kat luar sana yang lapar? Kita tak nak kita susah. Tapi pernah tak kita fikir orang lain di luar sana yang susah? Jadi inilah amalan 23. Besar tetap amalan 23. Kita tak nak jadi manusia yang dia tidak ada perasaan tu. Perasaan empati, perasaan simpati kepada orang lain. Sedangkan kita ada perasaan simpati, empati, rasa kesian pada orang lain tu sebenarnya termasuk di antara amalan besar dalam agama. Selalu kita duk ingat kesian, tengok orang ni. Kesian. Ingat tuan-tuan, kalau kita ada kesian pada orang, Allah akan kesian pada kita. Kalau kita ada perasaan rahmat kepada orang, Allah akan bagi rahmat kepada kita. Kita bukan cari rahmat orang, tapi kita cari rahmat Allah. Kita ingat tak hadis sebelum ni yang kita katakan, yang kita memenuhi keperluan hajat orang lain kan? Kita baca hadis yang Allah kata, Allah akan membantu mana-mana hajat manusia selama mana dia membantu menunaikan hajat orang lain. Seperti mana yang telah kita sebutkan. Jadi sifat ni kita kena pupuk. Kita kena pupuk pada diri kita, pada ahli keluarga kita. Untuk kita ada perasaan mengasihi orang lain. Ini berdasarkan pada hadis Nabi SAW. Allah besar dia punya kelebihan dia. Besar kelebihan dia. Apa sabda Nabi SAW? Man ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhalal jannata. Sesiapa yang ingin dijauhkan dia dari neraka dan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Nabi kata, siapa yang nak Allah jauhkan dia dari neraka, Allah masukkan dia ke dalam syurga, maka Nabi kata, fal ta'tihi maniyatuhu wa hu yu'minu billahi wal yawmil akhir. Hendaklah ketika dia mati itu, dia berada dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan dia beriman kepada hari akhirat. Ini syarat pertama. Kalau dia nak Allah jauhkan diri dia daripada api neraka, Allah masukkan dia ke dalam syurga, waktu dia mati itu dia mesti ada iman. Iman dia kepada Allah, iman dia kepada hari akhirat. Lepas tu dia kena buat apa lagi? Wal ya'ti ilan nasi alladhi yuhibbu ayyuta ilaihi. Dan hendaklah juga dia memperlakukan orang lain sebagaimana dia ingin diperlakukan oleh mereka. Saya ulang sekali lagi. Dia melakukan kepada orang lain sebagaimana dia ingin diperlakukan. Maksud dia macam ni. Cuba kita letakkan diri kita. Sebenarnya ni Nabi nak bawa kita kepada perasaan empati lah. Okey, cuba kita letakkan diri kita kalau waktu kita susah kan. Waktu kita susah, kita teringin tak ada orang yang bantu kita? Kalau kita berada di tempat orang yang tak cukup makan, mesti kita mengharapkan orang memberikan kita makan. Jadi kita kena sentiasa berada di tempat orang lain. Itu yang Nabi nak cakap pada kita. Maksud dia, kita kata kesian orang tu.
Tengok pakaian dia macam tak sempurna pakaian dia. Okay. Jadi kita ni pun kalau kita tak nak pakaian kita tak cukup. Okay. Kadang-kadang kita tak perasan tu tengok ada orang tu kan, dia tak banyak pun persalinan dia. Kadang tengok dia punya kenderaan tu yang kesian, tengok dia. Okay. Jadi kita kena duduk tempat dia. Jadi kalau kita buat pada orang lain sebagaimana kita, contohnya kita kalau boleh kita nak selesa, kita buat orang lain jadi selesa. Kita nak kita makan cukup, kita buat orang lain makan cukup. Kita kesian tengok orang tu tak ada kerja, kita pun sedia carikan kerja untuk dia. Kita tengok orang tu susah hati, kita pun tak nak kita susah hati, begitulah kita buat orang lain supaya dia tidak susah hati. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang lain, hadis yang Nabi SAW menyebutkan, la yu'minu ahadukum, tidaklah salah seorang di antara kamu dikatakan beriman. Nabi kata, kamu belum lagi sempurna iman kamu, hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sehinggalah dia mencintai pada saudaranya apa yang dicintai pada dirinya sendiri. Dia mencintai pada saudaranya apa yang dicintai pada dirinya. Seperti kita sebut contoh-contoh sebelum ini. Kita tak nak berada dalam keadaan payah, kita pun tengok kesian, tengok orang payah, kita beri dia mana-mana yang kita mampu untuk tidak dia berada dalam keadaan yang payah. Kita termasuk kelebihan orang yang sebenar-benar beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba kita ambil masa baca hadis-hadis macam ni, cuba kita renung. Selama ni kita duk fikir diri sendiri lebih banyak ke dengan kita mikirkan tentang orang lain? Ada tak? Berapa kerap? Berapa banyak? Kadang-kadang kita terlepas pandang, kita tak ambil kisah pun kadang-kadang orang yang ada di sekeliling kita. Kadang-kadang kita terlupa, maka marilah kita baiki. Kita ada waktu lagi, kita ada umur Allah beri pada kita, marilah sama-sama kita mengambil peduli, mengambil berat tentang keadaan-keadaan orang di sekeliling kita. Saya ucapkan tahniah pada mana-mana pertubuhan, persatuan yang memang berteraskan kepada kebajikan. Satu tindakan, satu usaha yang sangat baik tuan-tuan dan puan-puan apabila kita buat kerja-kerja kebajikan ni sebenarnya. Mana-mana NGO tu satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita bersusah payah nak hantar bantuan ke sana kemari. Tak apa, susah kita sekarang dekat dunia, Allah akan senangkan ganti kita di hari akhirat. Besar kelebihan dia. Kadang-kadang sampai kita sendiri pun tak cukup tidur kita. Kadang-kadang tak cukup rehat kita. Tetapi kita memikirkan kehidupan di hari akhirat yang penuh dengan kesusahan. Moga-moga nanti kita berada di bawah naungan arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan lepaskan peluang ya untuk kita memikirkan masalah umat, memikirkan masalah orang-orang yang berada di luar kita ni sebenarnya ada kelebihan yang sangat besar yang Allah nak berikan kepada kita semua. Moga-moga Allah sentiasa hidupkan hati kita dengan perasaan simpati, belas kasihan. Kita tak boleh tengok orang susah, tersentuh hati kita. Kan? Kadang-kadang tengok orang susah ni kita pun mudah untuk kita mengalirkan air mata. Kesian tengok orang. Kalau kita ada dapat perasaan macam tu, sebenarnya kita ada iman. Iman kita tu bagus. Kan? Kadang tengok orang susah kan, kita pun rasa ya Allah siannya budak ni, kata. Siannya orang ni. Moga-moga Allah sentiasa kekalkan kita perasaan seperti itu. Kita tak boleh baca kat surat khabar tengok orang susah. Kita tak boleh dengar dekat dalam televisyen
orang-orang yang susah. Kita rasa tak boleh hidup aku kalau tengok ada orang susah. Jadi kita cuba dengan keadaan mana yang dengan kadar mana yang mampu. Moga-moga kita dapat kelebihan pada amalan yang ke-23 yang kita sebutkan pada pagi ini. Kalau ikut dan nota habis kan? Okay, saya ada buat pertambahan lagi. Ada lagi belum? Jadi lagi yang ke-24. Okey. Nanti saya beri lagi maklumat tambahan. Okay, kita pergi yang terakhir sekali. Yang terakhir sekali. Okey, nanti saya jawab mana-mana soalan dalam pada dekat ruangan chat Okey. Yang ke-24, kita memberi maaf kepada orang lain. Nak bagi maaf ni bukan senang. Betul tak? Kata orang, berat bahu, berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Kalau orang tahulah apa yang orang lain buat dekat kita, kan? Kadang kita tersebut macam tu kan. Ya Allah, beratnya nak bagi maaf. Macam-macam dia dah buat dekat aku, kita kata. Betul lah. Kan? Sampai jatuh maruah kita. Kadang-kadang buat sampai kita jadi depressed kan. Sampai akan membuat kita kehilangan kerja. Nama kita jadi buruk. Kita disisihkan oleh orang. Disebabkan tindakan orang. Tiba-tiba kita nak bagi maaf kepada orang tu. Berat kan nak bagi maaf pada orang? Sebenarnya bukan tuan-tuan je yang ada yang bukan kita saja sebenarnya yang pernah mengalami orang buat masalah pada kita. Kita ni tak seberat mana pun. Bukan ada orang kata, Ustaz tak tahu saya hadapi macam mana Ustaz. Betul. Tetapi kalau kita tengok Nabi-Nabi dulu kan, ya Allah. Kalau siapa ikuti perbincangan hari semalam, waktu kita buat kelas tentang tajuk alam malaikat, kita ada cerita tentang malaikat penjaga gunung. Kalau siapa ikuti ataupun tetap pernah dengar, ketika mana Nabi dia pergi ke Taif, dia nak berdakwah, dia nak sampaikan Islam, moga-moga ada orang terima dia. Tapi tak ada seorang pun terima. Bahkan Nabi ini dia halau keluar daripada Taif. Tuan tahu tak? Masa Nabi pergi Taif tu, Nabi berada dalam keadaan yang ditipu-tipu tahu masalah. Kata orang, bagai jatuh ditipu tangga. Nabi ni bukan masalah bagai jatuh ditipu tangga. Bagaikan jatuh ditimpa pelbagai lagi. Sebab waktu Nabi pergi Taif tu, waktu tu tahun kesedihan. Kematian isteri dia yang disayangi, iaitu Khadijah radhiyallahu anha. Kalau siapa baca sejarah, hanya orang yang, saya rasa tuan-tuan pun ada pernah mengalami satu ketika tuan-tuan kehilangan orang tersayang, betul tak? Kan? Hanya orang yang pernah mengalami perkara macam tu dia akan tahu betapa beratnya nak teruskan hidup ni. Kehilangan orang yang sokong kita, yang dekat dengan kita, yang sayang kita. Dialah segala tiba-tiba dia tak ada. Macam itulah yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kematian Khadijah yang menyokong orang yang pertama masuk Islam adalah Khadijah, yang mengorbankan segala harta benda demi untuk Islam adalah Khadijah radhiyallahu anha. Mati Khadijah. Nabi hilang penyokong kuat dia. Buah hati dia. Saya rasa tuan-tuan mengalami masalah ni, betul kan? Kadang-kadang kehilangan suami, kehilangan anak, kehilangan kawan, kehilangan nenek, kehilangan orang yang memang dekat dengan kita. Dia kalau hilang tu, ya Allah, dia dapat rasa kan. Kadang-kadang kita rasa macam malas dah. Kita badan jadi lemah ni.
100% rasa macam gelap dunia ni. Itulah yang ada pada perasaan manusia. Tetapi Nabi bangkit. Mati pula bapa saudara Nabi, Abu Talib. Yang Abu Talib ni lah yang selama ni yang jaga Nabi, yang lindung Nabi daripada orang kacau Nabi SAW. Abu Talib meninggal pak saudara dia. Tapi Nabi sebagai seorang Rasul, sedih macam mana sekalipun, Nabi tetap bangkit nak bawa tugas menyebarkan Islam. Maka Nabi keluar daripada Mekah. Nabi pergi ke Taif dengan niat, dengan hasrat, kalau orang dekat Mekah dah tak terima Islam, moga-moga orang kat Taif akan terima Islam. Maka Nabi jumpa dengan pembesar Taif di kalangan Bani Saqif. Tak ada seorang terima, semua reject. Halau Nabi keluar pada Taif. Dan sepanjang Nabi keluar daripada Taif, Nabi dibaling dengan batu-batu. Sehingga kan, kalau kita baca dalam sejarah, dalam hadis, sehingga kan darah daripada kepala Nabi itu mengalir sampai ke kaki Nabi SAW. Ketika Nabi keluar ke Taif, dia nak pergi Madinah, kita bayangkan dekat Madinah ni orang dah tak nak terima dah Nabi Muhammad. Orang dekat luar pun tak terima Nabi Muhammad. So nak bawa diri ni pergi mana? Nak bawa diri ke mana? Itu yang Nabi kata, aku kuatkan juga langkah aku ni. Nak ke mana pun aku tak tahu, kata Nabi. Jadi on the way Nabi nak balik ke Mekah, dalam keadaan dia berdarah, cedera tadi, datang malaikat Jibril memberitahu kepada Nabi SAW bahawa Allah Ta'ala telah utuskan kepada engkau satu malaikat penjaga gunung. Jadi kau boleh minta apa saja dekat malaikat penjaga gunung tu, nak buat apa kepada orang-orang yang menyakitkan kau. Maka datang malaikat penjaga gunung, beri salam. Lepas tu malaikat penjaga gunung tu kata, wahai Muhammad, apa yang kau nak perintahkan aku lakukan, aku akan lakukan. Seolah-olah tuan-tuan, gunung, malaikat penjaga gunung, dia boleh ambil gunung tu, dia boleh hempak. Dia boleh hancurkan penduduk Taif dengan gunung. Kalau kita berlaku tanah runtuh pun, kita dah rasa macam orang boleh tertimbus mati kan. Ini bukan tanah runtuh tau. Gunung tu dihampak kepada penduduk Taif. Tapi adakah Nabi mengambil peluang itu untuk dia balas dendam? Orang yang telah ditimpa bertubi-tubi masalah ditimpa, tak nak maafkan dia. Tetapi apa jawapan Rasulullah SAW? Rasulullah maafkan. Bahkan Rasulullah kata, tak apalah, tak apa. Moga-moga nanti berlalunya zaman, masa, zuriat-zuriat mereka itu akan menyembah Allah Azza wa Jalla. Rasul sallallahu alaihi wasallam berbanding dengan kita hadapi, dengan Rasulullah hadapi, rasanya jauh daripada bumi dan langit kita. Kita ambil satu lagi Rasul yang jatuh bangun hidup dia. Pernah dia nak dibunuh oleh adik-beradik dia, iaitu Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Kita semua tahu cerita tu. Dia nak dibunuh. Lepas tu pula dipisahkan dengan bapa dia. Sehingga bapa dia buta mata, sedih memikirkan anak-anak. Ya Allah, kalau kita bagi bapa kita sedih ni, ya Allah, satu benda yang berat kan. Tetapi ketika Nabi Yusuf bertemu dengan 10 adik-beradik dia, tidak ada satu perkara pun yang Nabi Yusuf ungkit kembali.
walaupun pada ketika itu dia sudah mempunyai jawatan yang besar. Dia boleh balas bila-bila saja. Tetapi tidak sedikit pun dia ungkit apa yang pernah dilakukan kepada dia. Moga-moga kita timbal balaslah, tengok balik cerita hidup kita yang orang buat masalah pada kita berbanding dengan orang buat masalah kepada Rasulullah, kepada para rasul yang lain, seperti mana kisah Nabi Allah Yusuf alaihissalam ini memberikan kita inspirasi, memberikan kita kekuatan untuk kita memaafkan siapa saja yang telah menyebabkan hidup kita menjadi cacat merbak. Berat nak maafkan orang, sangat berat. Tapi apa kelebihan jika kita memaafkan orang lain? Okey. Saya nukilkan kepada tuan-tuan dan puan-puan surah An-Nur ayat 22, muka surat 352 ayat ni. Saya nak bawakan satu contoh kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, saya yakin tuan-tuan pernah dengar kisah Aisyah radhiyallahu anha yang telah difitnah melakukan perbuatan buruk dengan seorang sahabat yang lain. Bayangkan, Aisyah isteri Nabi telah dituduh melakukan perbuatan buruk kepada dengan lelaki lain-lain. Isteri Nabi tu, tuan-tuan, bab maruah ni, ya Allah, berat kan bab. Kita kalau orang ambil barang kita tak apa lagi. Tapi kalau orang jatuh maruah kita ni, mana kita nak letakkan air muka kita ni, ya Allah. Sebab tu agama sangat menjaga maruah orang. Itu yang saya kata pada siri yang sebelum ni. Kelebihan menjaga maruah orang ni, Allah Ta'ala akan jaga muka kita daripada api neraka. Kerana maruah ini besar dalam agama. Siapa-siapa yang pernah lalu dia akan tahulah. Dia dapat rasa tu. Macam mana perkara yang kita tak pernah buat, orang kata kita buat, kita tak. Orang tuduh kita. Orang kecam kita. Zaman sekarang ni pula, dengan media sosial lagi ramai orang tahu. Sampai satu dunia orang boleh tahu apa yang berlaku kepada kita. Mana kita nak letakkan air muka kita? Abu Bakar As-Siddiq pernah berlaku kepada dia, yang mana anak dia itu Aisyah radhiyallahu anha telah dituduh. Dan Abu Bakar As-Siddiq dia tahu, rupa-rupanya di antara orang yang mewairalkan cerita Aisyah ini adalah anak saudara dia sendiri, yang selama ni dia tanggung anak saudara dia, bagi makan, bagi tempat tinggal. Tiba-tiba tuk-tuk dapat tahu, rupanya salah seorang yang menyebarkan kisah Aisyah ni bukan mempertahankan, sepatutnya mempertahankanlah keluarga Abu Bakar As-Siddiq, keluarga pak saudara kan, tapi tak. Dia sendiri yang menjaja juga cerita itu. Nama lelaki itu adalah Mistah bin Usathah. Ada dalam hadis Nabi. Apabila Abu Bakar As-Siddiq dapat tahu rupanya anak saudara dia sendiri yang menjaja cerita itu, cerita buruk itu, cerita yang tak benar tu. Tuan-tuan, kalau cerita yang benar pun kita dah rasa macam tak suka kan, dijaja aib kan. Ini bukan cerita benar, cerita tak benar pula tu. Kita bacalah dalam surah An-Nur. Kalau kita baca dalam hadis, sedih sangat cerita tu. Ya Allah. Sedih sangat. Jadi Aisyah radhiyallahu anha cerita tu. Akhirnya Abu Bakar Siddiq buat apa? Kita baca ayat. Kita akan tahu cerita dia. Ya.
Ayat ni dia turun selepas kisah Abu Bakar. Apa kisah Abu Bakar? Kita baca ayat ni. Allah kata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ah. Allah kata, dan janganlah orang yang mempunyai kelebihan. Orang kat sini banyak Abu Bakar Siddiq. Dan janganlah orang yang ada kelebihan dan ada kelapangan. Allah kata, janganlah mentang-mentang dia ada kelebihan, dia ada harta, dia ada segala serba-serbi di kalangan kamu, kata Allah, ayyutu ulil qurba wal masakin, untuk dia bersumpah tidak lagi mahu memberikan bantuan kepada siapa? Ulil qurba, kaum kerabat, wal masakin, orang miskin, wal muhajirin fi sabilillah, dan orang yang berhijrah pada jalan Allah. Kita perhatikan baik-baik cerita ni. Ayat ni ingat sampai bila-bila, supaya kita dapat jinakkan hati kita ni, redakan hati kita ni, dapat pucuk hati kita ni. Okey, orang dekat sini siapa? Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar di sini dia orang kaya. Dia ada kelebihan, dia ada kelapangan. Abu Bakar Siddiq ni, dia selalu bagi bantuan dekat kerabat dia. Nampak kat sini? Kaum kerabat. Maksudnya, kata baca dalam cerita tu, dikatakan dia ada anak saudara dia. Mistah nama dia. Pertama, dah memang kaum kerabat. Lepas tu pula, Mistah tu orang miskin. Bukan sekadar Mistah tu orang miskin. Dia adalah orang yang pernah berhijrah. Muhajir. Tetapi apa yang Abu Bakar ni buat? Abu Bakar ni dia telah bersumpah. Dia tidak mahu lagi bagi bantuan. Setelah dia tahu bahawasanya, rupa-rupanya salah seorang yang menyebarkan cerita ni adalah Mistah. Yang selama ni aku tanggung dia. Yang selama ni aku besarkan dia. Jadi Abu Bakar bersumpah tak nak lagi bagi bantuan. Lepas Abu Bakar bersumpah, turun ayat Quran. Ayat ni lah yang Allah Ta'ala offer kepada Abu Bakar Siddiq. Dalam masa yang sama, Allah Ta'ala nak tegur Abu Bakar Siddiq. Allah nak tawarkan kepada Abu Bakar Siddiq. Apa dia? Allah kata, dan hendaklah kamu memaafkan. Apa tak kat sini? Memaafkan dan berlapang dada. Hendaklah kamu memaafkan. Inilah yang kita jadikan dalil tadi. Memaafkan. Okay. Allah suruh, Allah kata, maafkanlah dia, kata Allah. Kita nak jawab apa pada Allah? Ini Allah cakap pada Abu Bakar Siddiq. Maknanya Abu Bakar Siddiq sendiri ada perasaan marah tau. Apatah lagi kita kan. Allah kata maafkanlah. Lepas tu Allah Ta'ala tawarkan. Di sebalik kelebihan maaf ni dapat apa? Allah kata, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum? Tidakkah kamu mahu supaya Allah mengampunkan dosa kamu? Wallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apa kelebihan memaafkan orang? Kelebihan dia kalau kita maaf orang, Allah maaf kita. Kalau kita maafkan orang, Allah maaf kita. Berat nak bagi maaf. Tetapi Abu Bakar Siddiq yang dia kenal Allah, dia tahu kehidupan di alam kubur, dia tahu kehidupan dia di akhirat, dia buat apa? Selepas turun ayat ni, dia tarik balik sumpah dia sebelum ni dan dia berjanji dia akan jaga semula anak saudara dia tadi tu. Maknanya dia maafkan.
Dia lapang dada tu seolah-olah macam tak pernah jadi kes itu. Ini Abu Bakar Siddiq lah. Kalau bagi kita, kita pelan-pelan lah. Okay, pelan-pelan kita didik adik kita untuk lapang dada tu. Maaf mungkin boleh, tapi untuk menghilangkan, nak lupakan cerita tu mungkin payah. Betul tak? Ramai orang bertanya tentang lapang dada tu. Ramai orang dia boleh maaf. Tapi nak lupakan cerita tu ambil masa lah, take time. Tak apa. Kita orang awam ni, mulakan dulu dengan memberi maaf. Lama-lama nanti, kita akan lupalah kisah itu. Dia panggil lapang dada. Abu Bakar Siddiq ni, bukan sekadar dia maafkan, tapi dia sponsor lagi. Maksudnya dia tanggung lagi anak buah dia tu. Maksudnya dia anggap seolah-olah tidak pernah berlaku. Sebab apa? Sebab Allah tawarkan dia dengan dapat keampunan Allah. Maksudnya, tuan-tuan, kalau kita baca cerita ni kan, sebenarnya siapa lagi yang maha pengampun sebenarnya? Daripada Allah, betul tak? Allah ni maha pengampun. Kalau dihitunglah dosa-dosa sejak daripada kita baling sampai hari ni, banyak dosa-dosa kita pada Allah. Banyak sangat. Jadi peribadi kalau saya, memang banyak. Tapi Allah bagi tawaran, tukar dosa kita, orang buat salah pada kita tu, kalau kita boleh maafkan, Allah maafkan dosa-dosa kita. Berat nak maafkan orang. Tapi kita berfikir, berat dosa aku nak tanggung. Berat dosa aku nak tanggung ni nanti di alam kubur. Apatah lagi di alam akhirat. Besar, berat. Dan akhirat tu susah. Bawa pula dosa-dosa yang ada. Jadi moga-moga Allah Ta'ala telah meringankan, menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan. Dengan beratnya salah orang, moga-moga Allah menghapuskan dosa kita yang berat itu. Seperti mana kisah Abu Bakar Siddiq. Jadi kita teruskan dengan satu lagi ayat Quran lain yang menyokong kepada kelebihan memaafkan orang lain ni. Kita tengok dalam surah Al-Imran ayat 133 hingga 134 halaman 67. Kalau boleh kita cepat-cepatlah bertindak untuk maafkan orang. Kita tak rugi apa-apa sebenarnya. Tak rugi apa-apa. Kerana Allah Ta'ala sendiri yang cakap kepada kita. Allah kata, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Allah kata, cepat-cepatlah kamu pergi dapat keampunan dari Tuhanmu. Tapi bukan keampunan saja ya. Termasuklah wa jannatin arduha samawati wal ardu. Dan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi. Allah kata, cepat-cepat kamu ambil peluang dapat keampunan Allah. Cepat-cepat kamu ambil peluang dapat syurga Allah yang luas seluas langit dan bumi. Yang Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah menjelaskan siapa yang bertakwa tu. Siapa yang bertakwa tu? Orang bertakwa tu siapa? Maka Allah jelaskan. Yang pertama, kata Allah, adalah yunfiquna fi tharra'i wa dharra. Orang yang menafkahkan hartanya sama ada di waktu lapang atau di waktu sempit. Yang kedua siapa? Wal kadhiminal ghaidha. Orang-orang yang menahan amarahnya. Yang ketiga siapa? Yang ketiga inilah yang kita nak kaitkan. Wal'afina 'anin nas. Dan orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Inilah yang kita nak ambil. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Berdasarkan dua ayat surah Al-Imran dan juga surah Nur ini, moga-moga memberikan kepada kita
satu boleh menjinakkan hati kita, meredakan hati kita, memujuk hati kita yang selama ni kita simpan dendam, amarah. Jadi kita lepaskan dia, keluarkan dia daripada hati kita dan daripada pemikiran kita. Dengan kita rebut, kita nak dapatkan peluang, dapat pengampunan dosa dari Allah, termasuklah syurga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita petunjuk dan Allah bimbing kita untuk kita dapat mengamalkan kesemua amalan-amalan yang telah kita pelajari pada pagi ini dan juga pada minggu lepas dan juga pada minggu sebelum ini. Jadi kita berhenti pada amalan yang ke-24 pada pagi ini. Sebab jam pun sudah menunjukkan pukul 11. Kalau ada waktu nanti saya nak sambung yang nombor 24, nombor 25 dan 26. Tapi tak sempat pada pagi ini. InsyaAllah nanti kita bertemu lagi pada minggu depan. Saya kalau ikut dalam tajuk tu saya nak buat di siri akhir tajuk ni. Tapi tak sempat juga nak akhirkan 2 lagi. Jadi kita bertemu sekali lagi pada minggu depan. InsyaAllah kita belajar lagi beberapa amalan lain dan saya akan berikan nota untuk pengisian pada minggu depan. Jadi saya ambil peluang sekejap untuk menjawab mana-mana soalan ditanya. Kalau mampu saya jawab ya. Sebab soalan ni banyak yang ditanya sekejap. Okey. Adakah status suami sama dengan status ibu? Maksud dia apa? Adakah status suami sama dengan status ibu? Okey. Jika kita tidak mempunyai suami, maka syurga kita itu adalah ibu dan ayah kita. Apabila kita mempunyai suami, maka syurga kita itu berada pada suami kita. Bukan bermakna ibu dan ayah kita kena abaikan, tak. Tetapi laluan utama dia nak ke syurga itu sudah berada pada suami. Seolah-olahnya macam ni. Seolah-olahnya nak masuk syurga ni dia ada 2 laluan. Waktu kita tak ada suami, ibu dan bapa kita lah laluan utama dia masuk syurga. Tapi apabila kita sudah mempunyai suami, maka suami tu jadi laluan utama ke syurga. Ibu kita tu dah jadi secondary dah. Tapi bukan bermakna ibu dan ayah kita tu kita kena abaikan. Tidak. Kerana ibu dan ayah kita hubungannya tidak terputus sekalipun kita sudah bersuami ataupun kita sudah beristeri. Itu jawapan dia. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian kadang kan orang rasa menyibuk ambil tahu tentang orang. Okey. Jika kita bertanya khabar, kita mengambil peduli tentang orang lain, tapi orang lain rasa rimas. Okey. Kalau ada orang rasa rimas, kita ambil tahu tentang dia, maka kita dah lepas tanggungjawab kita dengan hamba itu. Kan, maksudnya dia rimas sangat. Kita ambil peduli tentang dia. Yang itu kita terlepaslah daripada tanggungjawab kita perlu mengambil perhatian tentang orang lain. Cuma kita kena tahulah, janganlah pula kita menjaga tepi kain orang pada ruang yang Islam tidak benarkan. Yang tu tak boleh. Itu bawa dosa pula kita nanti. Tetapi kita ini perlu mengambil tahu tentang orang lain. Sepatutnya kita ni beruntung, bertuah kita kalau kita dapat orang-orang sekeliling kita yang ambil peduli tentang kita.
bukan kita rimas sebenarnya. Macam kita sebutlah, kalau kita sakit, orang datang ziarah kita, doa orang yang datang ziarah itu mustajab. Kita dah sebut kan? Okey. Kalau kita baca dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi katakan orang lain ni cermin bagi kita. Sebab tu istilah yang kata menjaga tepi kain orang tu, istilah itu tidak boleh digunakan secara mutlak. Kita perlu jaga tepi kain orang. Kenapa? Kerana siapa lagi yang nak tahu kain kita kotor, kain kita koyak? Orang lain lah. Sebab itu dalam Islam ada perintah amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kalau kita tak ambil peduli tentang orang lain, kalau orang lain tu buat benda munkar, takkan kita nak biarkan. Tak boleh. Sepatutnya kita kena faham. Orang lain kepada diri kita ni mereka adalah cermin. Nabi kata tu, Nabi kata al-mu'min mir'atu lil mu'min. Orang beriman menjadi cermin bagi orang beriman yang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Okey, tengok dekat soalan lain sikit. Dalam kelebihan tentang memudahkan keperluan dan memudahkan menagih hutang, kadang-kadang kita kerap membantu seorang sehingga memberi kenyamanan dan kesusahan, tetapi mereka ambil kesempatan dalam niat kita. Dan niat ikhlas itu tu semakin surut dan terkadang terungkit. Adakah fadilat-fadilat Allah janjikan itu akan peroleh atau hilang dari kita? Okey, dalam kes seperti ini, pertama, kita tengok pada keadaan. Jika kita dapati bantuan kita tadi menyebabkan bukan bertambah baik, tapi bertambah lagi buruk. Contohnya, dia dah menjadi malas tak bekerja, tetap dia hanya tunggu orang membantu saja. Pada ketika tu kita tinggalkan. Bukan kita tak nak bantu dia, tapi kita nak bagi dia sedar. Dia masih sihat. Dia mampu. Sepatutnya dia tidak boleh selama-lamanya menunggu orang lain menghulurkan bantuan. Itu pertama kita kena ingatkan. Kalau kita sihat tubuh badan, mampu bekerja, tapi kita meminta-minta kepada orang lain, nanti di hari akhirat, muka kita nanti dibangkitkan dalam keadaan separuh elok, separuh buruk. Kenapa separuh elok, separuh buruk? Kerana kita menjual air muka kita meminta-minta. Begitu juga dengan kita. Tapi kita bantulah terlebih dahulu mana-mana yang kita dapati. Tapi kalau kita dapati dia tak berubah kerana ada sifat yang boleh menyebabkan dia mengambil kesempatan, maka kita elakkan. Jadi kalau timbul dalam hati kita seperti itu, maka kita serahlah pada Allah. Janganlah pula kita kata, menyesal aku tolong dia. Kalau aku tahu dulu aku tak nak tolong dia. Jangan. Istighfar kita pada Allah. Sebab kita tolong dia sudah pasti Allah bagi pahala. Sudah pasti Allah bagi pahala. Kita tak akan rugi apa-apa. Tapi jangan kita sebut balik benda tu pada dia. Kalau aku tahu kau ni jadi macam ni, kan? Sebab kita tak tahu, mungkin masa tu dia perlukan. Kita tak tahu. Jadi kita serahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa pada Allah semoga orang itu berubah daripada hari ke hari. Wallahu ta'ala alam bissawab. Okay, saya mohon maaf atas kelemahan dan kekurangan sepanjang penyampaian saya pada pagi ini dan penyampaian saya pada minggu-minggu sebelum ini. Diserahkan pada Kak Mazidah kalau ada apa-apa yang perlu nak dikongsikan. Ya. Ya Ustaz, bagaimana Ya, minggu Kak. lepas saya mengatakan dan kita pun telah belajar nota-nota kita kelebihan hubungan sesama manusia nombor 5, nombor 15, nombor 23 berkaitan memberi makan kepada yang memerlukan, jamuan untuk berbuka puasa, simpati dan empati. Maka saya telah pun menghantarkan posting kita untuk kita punya dana Ramadan, juga dana setiap infak Jumaat untuk kita berikan makan kepada
fakir-fakir miskin ataupun yalah Ustaz yang dalam kategori apa? Yang kategori yang layak untuk diinfakkan sumbangan tersebut. Ya. So diharap jemaah-jemaah yang mana yang ingin bersama-sama kami untuk menginfakkan untuk mendapat pahala dalam bulan Ramadan, maka kami adu-alukan. Sekian, terima kasih Ustaz. Baik, kita Jazakallah. tutup. Kita tutup dengan tasbih Jazakumullah kafarah. Ustaz.